Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, seperti biasa, setiap hari Khamis malam Jumaat aku akan berkongsikan kisah-kisah seram. Terima kasih kepada semua subscriber aku sebab korang still support aku. Semoga korang dipermudahkan segala urusan. Kepada yang baru first time jumpa channel aku ni, selamat datang. Sekiranya korang rasa konten-konten yang ada dalam channel aku ni menarik, please consider to klik button subscribe dan klik button loceng. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kisah seram pada malam ini berlaku lebih kurang 30 tahun yang lalu di salah satu perkampungan nelayan di daerah negeri Perlis. Cerita ini dikongsikan daripada seorang pesara tentera laut di Raja Malaysia, di mana kisah yang diceritakan berlaku pada malam sebelum majlis perkahwinan rakan sekampungnya. Sudah menjadi kebiasaan pada zaman dahulu sehinggalah lewat tahun 90-an, apabila ada majlis-majlis seperti kenduri kahwin, cukur jambu, doa selamat dan sebagainya, penduduk setempat akan bergotong royong membuat persiapan majlis daripada mula sehinggalah habis. Seperti yang korang tahu, aktiviti gotong royong ni lagi meriah sebenarnya, sebab sanak saudara, kawan-kawan, jiran semua berkumpul sekali. Diorang bergotong royong untuk menjayakan majlis. Tapi sekarang dah tak ramai menggunakan kaedah ni, sebab sekarang pun dah senang kan. Kebanyakan orang menggunakan catering dan sebagainya. Baiklah, kisah seram yang dikongsikan oleh seorang pesara tentera laut di Raja Malaysia, iaitu Bang Lee, bukan nama sebenar. Ceritanya bermula di sini. Sebelum hari menjelang malam, mereka ni merancang untuk memasang kemah, kerusi, meja pada waktu malam. Lepas tu mereka pun mengambil kata putus. Mereka masing-masing setuju untuk pasang kemah dan meja, kerusi semua pada waktu malam. Mereka pun baliklah ke rumah masing-masing untuk berehat seketika setelah penat daripada pagi bergotong royong untuk menjayakan majlis itu. Pada malam tu, Bang Lee ni sepatutnya pergi ke rumah majlis tu untuk pasang kemah, meja dan kerusi dan sebagainya. Tapi Abang Lee ni dia boleh tertidur pula pada malam tu. Dan Bang Lee ni dia tersedar pada pukul lebih kurang 11.30 malam pada waktu tu. Dan dia terus bergegas untuk pergi ke rumah majlis tu. Apabila Bang Lee ni sampai ke tempat majlis, Abang Lee ni hairan. Dia pelik. Bila dia sampai dekat sana, mana pergi semua orang ni? Keadaan pada ketika itu, seperti yang diceritakan di sini, keadaan pada ketika itu tak ada seorang pun yang berada di tempat majlis itu. Abang Lee ni pun pelik. Mana pergi dia orang ni Tadi siang cakap kata malam ni nak pasang kemah lah apalah. Sekarang aku datang, siapa pun tak ada. Kebiasaannya bila ada kenduri-kenduri macam ni, penduduk setempat akan bergotong royong daripada pagi sampailah ke pagi. Diorang takkan tinggal punya tempat majlis tu. Diorang mesti buat kerja daripada mula sampailah habis. Tapi apa yang peliknya, bila Abang Lee sampai saja dekat situ, tak ada siapa pun kat situ. Abang Lee pun mulalah rasa hairan. Yalah, zaman tu pun nak telefon pun mana ada telefon, nak kena pergi cari public phone. Zaman dulu-dulu pun kalau ada telefon pun yang jenis-jenis besar gedabak yang tenggalung anjing tu kan. Yang top up pun besar-besar penyepak tu. So Abang Lee ni pun jadi macam, aduh, macam mana ni, aku nak call pun tak boleh, handphone tak ada, nak cari kat mana. Dia dah sampai ke situ tapi siapa pun tak ada kat situ. Nak dijadikan cerita, berhampiran dengan kawasan rumah majlis tu ada satu jambatan tau. Jambatan ni dia menghubungkan daripada kampung A ke kampung B. Penduduk setempat memanggil jambatan itu ialah Titi Gantung. Bang Lee pun cakap, tak apalah, mungkin diorang tak sampai lagi kot. Tak apalah, aku naik jambatan dulu, ambil angin dulu. Malam-malam macam ni pun best, sejuk atas jambatan ni. Sementara tunggu diorang sampai, aku lepak kat atas dulu. So Bang Lee pun naiklah jambatan tu. Apabila Abang Lee ni sedang berjalan perlahan-lahan untuk naik ke jambatan tu dia macam ni tau. Jambatan tu dia bentuk V tau.
So Abang Lee daripada kampung A nak ke kampung B lah. So dia berjalan slow-slow jambatan V kan. Dia ternampak dekat tengah-tengah jambatan tu ada seorang lelaki yang sedang memancing pada ketika itu. Di waktu malam, bulan mengambang dengan angin yang sejuk. So Abang Lee hairan lah Abang Lee tengok. Ada orang mancing. Macam best je ni. Yalah, Abang Lee pun bekas tentera laut di Raja Malaysia. So dengan air laut ni dah biasa lah bagi dia. So dia pun cakap, ada orang mancing lah. Dia pergi tengok ni. Nak tengok juga apa yang dia dapat, ikan apa dia dapat kan. So Abang Lee pun jalan perlahan-lahan pergi untuk berjumpa dengan lelaki yang sedang memancing di tengah-tengah jambatan itu. Abang Lee pun berjalan dan sampailah dekat tempat lelaki itu memancing pada ketika itu. Dan apa yang terjadi? Abang Lee menegur lelaki yang sedang memancing tu. Alhamdulillah, lelaki itu adalah salah seorang penduduk di perkampungan nelayan di situ. Abang Lee pun bersembang dengan lelaki itu. Banyak ke ikan dapat? Selalu ke mancing kat sini? Dan sebagainya lah. Apa yang peliknya, lelaki ni dia diam je. Dia fokus je mancing. So Abang Lee pun malas nak kacau lah. Mungkin dia tengah fokus, dia tengah mancing kan. Abang Lee pun tanya lebih kurang macam tu je. So Abang Lee pun okey tak apalah. Abang Lee pun diam lah. Abang Lee tengok je lah dia mancing. Tiba-tiba masa Abang Lee tengah tengok dia sedang memancing tu, Abang Lee ni dia tertoleh ke kanan tau. Maknanya dia dekat jambatan, dia dekat tengah-tengah ni, Abang Lee dekat tengah. So dia tertoleh ke kanan di perkampungan A tadi. Bila dia toleh ke kanan, dia nampak satu susuk tubuh wanita yang sedang berjalan daripada bawah untuk naik ke atas. Apa yang digambarkan dekat sini, susuk tubuh wanita ni memakai pakaian-pakaian yang macam ala-ala artis dulu-dulu, jenis pakaian yang kebaya berkilat-kilat tu kan. Macam itulah yang digambarkan. So Abang Lee ni pun tengok dia, siapa perempuan ni tengah-tengah malam macam ni, jalan sorang-sorang. Lepas tu Abang Lee pun fikir, mungkin ini saudara rakan dia kot, saudara yang rakan yang nak kahwin esok tu lah. So dia fikir, Abang Lee pun think positif lah, mungkin saudara dia lah kot. So tak apalah, Abang Lee, bila Abang Lee dah toleh sana, Abang Lee pun dah malas nak fikir. Abang Lee tengok balik kepada orang yang mancing tadi. Tiba-tiba, tak sampai pun 10 saat Abang Lee toleh kepada lelaki yang sedang memancing tadi. Abang Lee toleh semula ke arah kanan untuk melihat wanita yang sedang berjalan daripada bawah tadi. Apa yang mengejutkan, tiba-tiba wanita itu berada betul-betul di sebelah Abang Lee. Guys, bila wanita tu duduk betul-betul di sebelah Abang Lee ni, Abang Lee ni terkejut. Dia istighfar. Apa yang peliknya, kalau manusia normal, kalau dia berjalan perlahan macam yang Abang Lee nampak tadi tu, daripada bawah untuk sampai ke tengah jambatan tu, akan mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 8 minit baru boleh sampai ke tengah tu. Tapi wanita ini sampai ke tengah tu dan duduk di sebelah Abang Lee hanya dalam masa tak sampai 10 saat. Dari situ Abang Lee dah tahu wanita ini adalah bukan manusia. Pada ketika itu, Abang Lee ni dalam keadaan yang terkejut. Dia cuba menenangkan dirinya. Abang Lee dah jangkakan yang wanita ini adalah bukan manusia. Apa yang mengejutkan, Abang Lee ni dia memberanikan diri untuk menegur wanita di sebelahnya. Kalau korang nak tegur ke dia? Hidok lah teman. Tapi iyalah,
Abang Lee ni kan dia waktu tu dia seorang anggota tentera lagi. Sekarang dia pesara tentera lah. Mungkin dia dah biasa kot dengan benda-benda macam tu. Dia pun dah seorang anggota tentera, jiwa kental punya kan. Kalau aku memang tak berani nak tegur. Kalau dekat sebelah tu aku rasa aku terjun sungai. Mati lagi, mati. Abang Lee pun dia menegur wanita tu. Dia tanya, "Cik nak ke mana? Dari mana?" Wanita tu hanya mendiamkan diri. Abang Lee tanya lagi, Cik dari mana ni? Cik nak ke mana?" Dia tetap diam, mata dia terus fokus memandang ke arah sungai. Korang boleh bayangkan tak macam mana Abang Lee ketika itu? Bila 3 kali Abang Lee tanya macam tu, wanita ini menolehkan wajahnya ke arah Abang Lee tadi. Dia menolehkan wajahnya, betul-betul bertentang mata dengan Abang Lee. Apa yang mengejutkan di sini? Apa yang digambarkan? Wajah wanita tu sangat-sangatlah buruk, seperti hancur, dilenyek, dengan darah yang penuh satu muka, dengan mata dia yang terbeliak besar, dengan lidah dia yang terjelir ke memang sangat-sangat mengerikan. Abang Lee pada ketika itu dia terkejut, dia pejamkan mata dia, dia istighfar, dia berzikir, dia baca ayat-ayat suci Al-Quran. Lepas tu Abang Lee bukakan mata dia balik. Dia lihat dekat sebelah dia, perempuan tu dah tak ada. Sebenarnya perempuan tu dah bangun dan berjalan turun ke kampung B. Abang Lee perasan, Abang Lee toleh ke kiri. Bila Abang Lee toleh ke kiri, Abang Lee nampaklah yang lelaki yang sedang memancing lagi. So Abang Lee nampak juga wanita tu sedang berjalan perlahan-lahan untuk turun ke bawah, menghala ke kampung B tadi tu. Abang Lee ni pula, dia tak puas hati. Dia nak tahu siapa perempuan misteri ni sebenarnya. So Abang Lee ni, dia membuat satu keputusan yang sangat-sangat tidak bijak. Dia ingin mengekori wanita yang berada di sebelah dia tadi. Bang Lee pun cakap dekat lelaki yang sedang memancing ni, tak apalah bang, saya jalan dulu ya. Elok mancing, dah lewat malam ni. Lepas tu Abang Lee ni toleh semula ke arah wanita yang sedang berjalan tadi. Bila dia toleh ke sana, mana pergi perempuan ni? Tadi ada, sekarang tak ada pula. Lepas tu Abang Lee toleh balik kepada lelaki yang sedang memancing tadi. Kononnya dia nak bagi tahulah, mana pergi perempuan tadi Bila dia toleh balik ke arah lelaki yang sedang memancing tadi, tiba-tiba lelaki tu dah hilang guys. Lelaki tu tak ada langsung dekat situ. Langsung tak tinggalkan kesan bekas mancing ke, bekas ikan apa ke, langsung tak ada guys. Lepas tu Abang Lee ni pun terkejut. Dia istighfar, astagfirullahalazim. Lepas tu Abang Lee ni ternampak wanita yang dia nampak tadi tu, wanita yang sama. Dia nampak wanita tu berada di salah satu bot nelayan yang berada di bawah jambatan. Kemudian, apa yang lagi mengejutkan, apabila Abang Lee ni memandang terus ke arah wanita tu hanya berdiam, hanya berdiri tegak di penghujung bot tu. Korang tahu, bot nelayan ni dia besar bot nelayan. Wanita ni berdiri betul-betul dekat hujung bahagian hadapan tu. Bila Abang Lee tengok dia lama-lama, bila Abang Lee tenung dia, tiba-tiba guys, wanita tu terbang ke atas. Dengan sepantas kilat dia terbang. Apa yang digambarkan dekat sini, cara dia terbang tu seperti macam ni lah. Okey, cuba korang gantungkan kain putih pada satu tali. Okey, macam ni lah. Tali mancing. Okey, tali mancing senang faham Tali mancing tu ada mata kail kan depan tu.
korang cakuk kain putih dekat situ. Kemudian korang biar dia tergantung. Lepas tu, korang tarik kain tu dengan sekuat hati. Korang tarik laju-laju. Apa yang digambarkan kat sini? Wanita tu terbang sama seperti itu. Dia naik dengan keadaan yang sangat laju dan terus hilang entah ke mana. Apabila Abang Lee nampak kejadian tu, dia terkejut. Dia terus melarikan diri daripada atas jambatan tu. Dia berlari turun ke bawah dan balik semula ke rumah dia. Pada keesokan harinya, iaitu hari majlis perkahwinan rakan sekampung Abang Lee ni, apa yang terjadi ialah Abang Lee ni, dia tidak hadirkan diri pada majlis perkahwinan tu. So, kawan-kawan dia ni semua pelik. Mana Abang Lee ni? Semalam ada, kenapa dia tak datang hari ni? Lepas daripada majlis perkahwinan tu selesai, dalam lebih kurang jam 6 petang macam tu, dah lewat petang, diorang ni pun merancang. Apa kata kita pergi rumah Abang Lee, kita pergi tengok. Kenapa dia tak datang? Cuba kita pergi tengok kat rumah dia, sama ada dia ada kat rumah ataupun dia tak ada kat rumah. So, diorang ni pun lepas habis majlis tu, sebelum diorang kemas-kemas tu, diorang pergi dulu rumah Abang Lee ni. Bila diorang pergi kat rumah Abang Lee ni, diorang datang ramai-ramai tau. Kawan-kawan Abang Lee ni semua ada. Bila diorang sampai saja kat rumah Abang Lee ni, diorang ketuk pintu rumah. Diorang ketuk, tak ada siapa buka. Diorang ketuk, tak ada siapa buka. Lepas tu, kawan Abang Lee ni nama Man, bukan nama sebenar juga. Okey, Man ni cakap, jom kita masuk ikut pintu belakang. Selalunya Abang Lee ni tak kunci pintu belakang. So, diorang ni pun pusing pergi ke pintu belakang. So, memang betul, pintu belakang dia tak kunci. So, diorang pun buka lah pintu tu. Diorang buka, masuk, diorang cari. Diorang bagi salam. Assalamualaikum, Bang Lee. Oh, Bang Lee, mana Bang Lee ni? So, diorang masuk. Diorang tak jumpa Bang Lee. Lepas tu, diorang masuk lagi. Diorang buka bilik tidur Bang Lee lah. Bila diorang buka bilik tu, diorang terkejut. Diorang tengok Abang Lee ni sedang terbaring atas katil dalam keadaan yang sedang berselimut dan menggigil. Bila diorang tengok itu, diorang terkejut lah. Lee, apa hal kau ni? Apa hal kau menggigil ni? Lepas tu, diorang syak. Abang Lee ni demam sebenarnya. Sebab badan dia panas dengan keadaan dia waktu tu dengan menggigil. So, diorang ni pun ambil keputusan untuk bawa Abang Lee ni pergi ke klinik. Klinik yang berhampiran lah, klinik di kampung itu. So, diorang bawa dia pergi klinik. Bila diorang bawa pergi klinik, diorang dah bawa Abang Lee jumpa doktor apa semua. Doktor cakap Abang Lee ni tak demam. Tapi bila diorang pegang badan Abang Lee ni, badan dia panas. Tapi doktor tu cek suhu Abang Lee ni normal. So, doktor cakap Abang Lee ni tak demam. So, diorang pun pelik lah. Diorang cakap, okey, tak apalah, jomlah kita bawa balik. So, diorang pun bawa lah Abang Lee balik ke rumah. Bila diorang bawa balik ke rumah ni, diorang cakap ada benda yang tak kena dengan Abang Lee ni. Apa kata kita bawa jumpa ustaz? So, diorang pun bawa lah Abang Lee ni, jumpalah ustaz di perkampungan itu juga. So, ustaz ni pun jumpa dengan Abang Lee. Ustaz ni baca ayat-ayat suci Al-Quran. Lepas ustaz tu dah berubat apa semua, rupanya betul lah Abang Lee ni sebenarnya dia demam terkejut. Sebenarnya semalam dia terserempak dengan benda halus. So, kawan-kawan ni semua tak tahu. So, bila ustaz tu dah bagi tahu macam tu, barulah dia orang tahu sebenarnya Abang Lee ni terserempak dengan makhluk halus. Apa yang diceritakan dekat sini, sebenarnya pada malam majlis perkahwinan rakan Abang Lee tu, masa Abang Lee datang ke tempat rumah majlis tu, sebenarnya dekat situ ramai sangat orang. Memang meriah pada malam tu. Tapi apabila Abang Lee sampai tu, diorang pelik. Diorang tengok Abang Lee ni diam je, jalan, berhenti sekejap, lepas tu jalan. Diorang pelik lah, kenapa dengan Lee ni? Asal dia tak berhenti, asal dia tak tolong kita? Nak dijadikan cerita, pada masa tu diorang ni masing-masing tengah sibuk lah. Masing-masing ada yang tengah pasang kemah, ada yang tengah buat ni, ada yang tengah buat tu. So, diorang tak sempat nak tegur Abang Lee ni. Diorang tak sempat nak menyapa ke apa ke. Diorang tengok je lah Abang Lee naik jabatan tu. Diorang pun pelik, apa hal Lee ni? Dia buat apa malam-malam macam ni pergi naik jabatan tu? Sebab apa yang diceritakan kat sini, jambatan atau lebih familiar, orang-orang kampung situ panggil titi gantung. Jambatan tu
Kalau waktu malam, pukul 10 ke atas lah, 10 ke atas memang takkan ada orang yang lalu jalan tu. Walaupun itu adalah jalan pintas untuk ke kampung sebelah, mereka lebih rela menggunakan jalan raya. Seram betul dia cerita Abang Lee ni. Persoalan dia, siapakah lelaki yang sedang memancing pada ketika itu dan siapakah wanita misteri yang mengganggu Abang Lee pada malam itu? Kisah seram malam Jumaat. Baiklah, terima kasih kerana menonton sehingga habis. Sekiranya korang ada cerita-cerita seram yang nak dikongsikan, korang boleh direct DM aku dekat Instagram ataupun korang boleh PM aku dekat Facebook page aku. Kalau boleh cerita-cerita tu korang ringkaskan, korang just bagi poin-poin penting sahaja supaya aku dapat kongsikan untuk kisah seram pada minggu-minggu yang akan datang. Baiklah, jumpa lagi di episod minggu hadapan dalam Kisah Seram Malam Jumaat. Akhir sekali, ingat, ia wujud dan dia sentiasa berada di sekeliling kita. Assalamualaikum.